السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Al-Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah sesiapa yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Kerana itu, orang-orang yang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Yang dihormati pengurusi majelis, yang berhormat Ketua Dewan Pemuda Pusat, yang berhormat Ketua Perundingan PAH Negeri, Ketua Dewan Pemuda PAH Negeri, semua pimpinan. Saya diminta supaya jadikan ucapan ini arahan ke seluruh negara. Minta dirakamkan untuk disiar di seluruh negara. Kerana tak ada masa untuk melawat semua negeri dan kawasan-kawasan. Jelas sekali kemenangan Islam dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, kita tak menang. Mesti ingat. 3 contoh disebut dalam Al-Quran. Pertama, peristiwa Badar Kubra, yang menang kerana beristiqamah, keikhlasan, disiplin yang tinggi, dan strategi yang baik. Kedua, peristiwa Uhud. Ramai yang tewas gugur syahid. Menjadi pengajaran kerana tiada ketaatan dan kurang keikhlasan. Ketiga, diikuti peristiwa Hunain. Yang ramai anggota berlipat kali ganda, tetapi ujub syok sendiri. Overconfident kerana jumlah kita ramai. Namun tidak boleh berbuat apa-apa. Sehingga diselamatkan oleh Allah dengan pertolongan mukjizat. Kenyataan yang benar daripada Allah yang Maha Berkuasa. Berjanji kemenangan dengan pertolongannya sahaja. Apabila menunaikan kewajipan yang ditegaskan dengan istiqamah, mengikut jalan yang betul, ikhlas strategi yang baik, serta ketaatan dan wala setia kepada arahan kepimpinan. Kemudian berjaya mengisi kemenangan. Berulang kali berlaku di masa yang lalu, dan Allah terus berjanji dengan firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat yastakhlifannahum fil ard kama takhlafa alladhina min qablihim wa yakmananna lahum dinahum alladhi irtada lahum liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, memerintah. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan
sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya, Islam, untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan aku Allah. Dan barang siapa yang tetap kufur sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kewajipannya ialah memenangkan Islam sehingga mengatasi segala yang lain, sama ada yang bernama agama atau ideologi. Islam mesti menang daripada yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, Islam, agar dia memenangkannya di atas segala agama dan ajaran yang lain, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Tujuannya memenangkan Islam itu sehingga memerintah negara. Menyambung perjuangan Rasulullah SAW yang diperintah Allah menyelamatkan seluruh manusia bersama Islam yang adil kepada semua, berwawasan dunia sehingga akhirat, bukan berwawasan di atas dunia saja. Rasulullah SAW beristiqamah tetap bersama Islam, menolak dengan tegas apabila ditawarkan menjadi raja atau pemimpin dengan sokongan harta kekayaan tanpa menegakkan Islam itu berdaulat. Beristiqamah dengan perintah Allah SWT. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, Islam, sebagaimana diperintah kepadamu, wahai Muhammad, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Perjuangan yang tidak tamat dengan kewafatan Nabi SAW diteruskan oleh kumpulan Islam yang dinyatakan ciri-ciri oleh beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan dan kejayaan dunia dan akhirat. Kebajikan itu ialah Islam yang sempurna sehingga berkuasa melaksanakan perintah amar makruf dan nahi mungkar. Berkuasa jadi kerajaan dalam negara masyarakat majmuk, kerana Islam itu wajib disampaikan kepada seluruh manusia di sepanjang zaman. Perjuangan menegakkan negara yang bersyarat dipimpin oleh Islam, mesti Islam memimpin, tak boleh bukan Islam memimpin. Rakyat bermasyarakat majmuk dengan pertolongan Allah bercirikan Islam yang sempurna. Inilah Islam yang datang ke Nusantara sehingga bertahan beberapa abad lamanya. Berlaku kejatuhan seluruh dunia selepas itu apabila petunjuk Islam diabaikan. Umat dan tanah air dijajah oleh musuh, namun ajarannya tetap dipelihara Allah. Ajaran Islam tidak boleh dihapuskan. Tetap ada kumpulan yang bersifat tersebut meneruskan perjuangan termasuk umat Islam di rantau ini. Terus berjuang menentang penjajah sejak mula kejatuhan Melaka 1511. Tidak pernah menyerah kalah hingga mencapai kemerdekaan 1957 dengan cara yang dirancang oleh penjajah, meminggirkan Islam dan meninggalkan banyak masalah, maka perjuangannya belum selesai. Sebenarnya telah ditumbuh kumpulan Islam sejak tahun 1800.
Apabila ulama-ulama yang bermuzakarah di Makkah Al-Mukarramah, hak dia berhimpun di Pulau Penyengat Riau, mereka menyubuhkan jamaah Islam di Pulau Penyengat, jamaah Islam Nusantara. Kemudian di awal abad yang lalu ditubuhkan Partai Syarikat Islam. Syarikat Islam diharang oleh British. Kemudian Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang dikuasai oleh kumpulan Islam. Di dalamnya ada nasionalis dan ada sosialis. Islam memimpin. Kemudian diharamkan. Hizbul Muslimin diharamkan. Tahun 51 ditubuhkan PAS. Itu sejarahnya. PAS bukan pemula. Dulunya sudah ada kumpulan Islam. Para pendukung Islam daripada kalangan ulama, umara dan ilmuwan, berbagai lapangan bersama pemimpin masyarakat menubuhkan PAS 1951 bagi menyambung kumpulan Islam yang bercirikan perintah Allah tersebut di atas yang diharamkan oleh penjajah bertali arus. Allah menjanjikan kemenangan bersama keikhlasan niat kerana Allah kepada tujuan tersebut. Kalau tidak ada tujuannya menenangkan Islam sehingga memerintah, maka menyimpang daripada perjuangan Rasulullah SAW. Wajib mengatur strategi yang baik dan ketaatan kepada arahan kepimpinan. Firman Allah Ta'ala, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man tabi'allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Al-Maidah 55 dan 56. Sesungguhnya wali kamu, pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi walinya, pemimpinnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." An-Nisa 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul secara mutlak, tiada pilihan, kerana firman Allah Ta'ala, "Wa ma kana mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Al-Ahzab 36. Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidaklah patut bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Adapun ulil amri ialah pemimpin ulama yang menjaga ilmu dan umara, pemimpin yang melaksanakannya. Itu ulil amri. Ulama dan umara. Ulama yang menjaga ilmu Islam dan umara yang menjaga kepimpinan. Ini yang melaksanakan. Perlembagaan PAS menetapkannya secara bertulis dan menjadi amalannya yang wajib. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan ketika berlaku haji sebelum berhijrah. Ini perkara menarik ketika jamaah haji berhimpun di Mekah sebelum Nabi berhijrah, di mana Nabi telah mengarak langkah untuk mengajak kabilah-kabilah Arab masuk Islam dan berbai'ah menegakkan kerajaan. Nabi jumpa dengan pemimpin-pemimpin kabilah. Berjumpa dengan Bani Amir. Bani Amir tanya, kalau menang limanil mulku, siapa jadi raja? Siapa jadi pemimpin? Belum menang dah tanya siapa jadi pemimpin. Nabi kata, al-mulku lillah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala tentukan siapa dia kehendaki. Bani Amir kata, kalau macam tu kami tak mahu cari susah. Tak mahu cari susah bersama denganmu. Pernah jumpa Bani Syaiban.
Bani Syaiban, kabilah Arab yang ramai jumlahnya, duduk seberang Iraq. Nabi ajak kepada Islam. Dia tanya apa dia Islam? Nabi kata, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah Taala menyuruh kepada yang adil dan baik, melarang benda yang mungkar, yang salah. Allah Taala tunjuk kamu supaya kamu menerima peringatan. Lalu pemimpin Bani Amir berkata, hadza laisa bi amril ard wa inma huwa bi amris sama. Ini bukan perintah di bumi, ini perintah dari langit. Dah masuk dalam hati dia. Lalu dia tanya bagaimana cara nak masuk Islam. Nabi kata, qulu la ilaha illallah. Mungkin kata la ilaha illallah. Bila dengar Nabi sebut dari Allah, pemimpin Amir berkata, hadza amrun takrahuhul muluk idzan tuharibuka al-arab wal ajam. Kalau inilah ajaran yang kamu bawa, nanti kamu akan diperangi oleh semua raja yang ada di dunia. Orang Arab bukan Arab akan memerangi kamu, akan menolak. Aku tahu ajaran kamu ni baik. Tetapi kalau nak lawan orang Arab, aku sanggup lawan. Tetapi nak lawan Parsi, kuasa besar dunia, aku tak mampu. Lalu Nabi kata, kamu betul sekarang. Bila kamu dengar kami menang, jumpa dengan kami. Nabi kata, ini Bani Syaiban. Kemudian Nabi jumpa dengan Aus dan Khazraj. Dua kabilah yang datang dari Madinah menunaikan haji. Haji ini dibuat sejak zaman jahiliah. Jumpa dengan mereka. Aus Khazraj ini bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Yahudi ramai di Madinah. Yahudi menceritakan kelahiran Nabi akhir zaman. Bila Nabi sebut tentang Nabi akhir zaman, dialah orangnya. Lalu orang Madinah kata, inilah orangnya. Jangan lepas peluang. Lalu mereka masuk Islam. Dan Nabi minta bai'ah dengan mereka. Minta bai'ah. Berhimpun di Mina, bertemu dengan Nabi. Dia tanya, ala ma nubayyuka ya Rasulullah. Bai'ah untuk apa? Bai'ah ni lah janji setia. Bai'ah ni dengan makna menjual diri untuk mempertahankan Islam. Baik dengan makna jual. Sanggup jual diri, harta, nyawa, mempertahankan Islam. Nabi kata, bay'uni ala sam'i wa ta'ata. Wa ta'ati bin nasyati wal kasal. Wa ala nafaqati bil yusi wal amr. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wa ala an taqumu fillahi wa la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Wa ala an tansuruni idza qarimtu ilaykum kama tansuruna auladakum wa ahlikum falakumul jannah. Aku nak mu bai'ah dengan aku, taat perintah aku. Bila aku perintah, kamu taat. Sama ada kamu setuju, tak setuju, mesti taat. Ini payahnya. Taat ni payah. Ada benda yang kita tak setuju. Kecuali nah Quran hadis itu mesti. Tapi perkara dunia, pimpinan Allah kena setuju. Taat ke? Taat. Setuju tak setuju. Dan sanggup berbelanja di masa senang dan susah. Sanggup menyuruh pada yang baik, mencegah kemungkaran. Sanggup bercakap benar walaupun dibenci oleh orang. Dan sanggup mempertahankan aku. Sebagaimana kamu mempertahankan anak isteri kamu, Allah janjikan syurga pada kamu. Lalu orang Madinah, Aus dan Khazraj berbai'ah dengan Nabi. Ini berlaku di Mina selepas Arafah, musim haji. Mereka pun balik ke Madinah, berlakulah hijrah yang terkenal itu. Ini peristiwa yang menarik di musim haji. Banyak kita terlepas pandang. Itu penting. Kemudian Islam menghalangi perjuangan yang dahsyat, diuji oleh Allah Ta'ala. Bukan dengan kemenangan percuma. Peristiwa Badar Kubra, Allah mengurniakan kemenangan dalam peristiwa Badar Kubra yang disebut oleh firman Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun yataqulu lil mu'minina 'ala yakum ayumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin wa ma ja'alallahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa ma an-nasru illa min 'indillahi al-'azizil hakim. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang yang lemah. Kerana itu bertawakal kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin,
Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu, juga nescaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu malaikat sebagai khabar gembira bagi orang-orang, bagi kemenangan, dan agar tentera hatimu kerananya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perang Uhud berlaku kemenangan kerana walaupun jumlah orang Islam 313 orang, jumlah musuh 1,000. Musuh lengkap dengan senjata, Nabi tak lengkap dengan senjata. Sahabat-sahabat yang senjata kayu pun ada, tak ada pedang. Baju besi pun tak ada, tapi besi pun tak ada, tak lengkap. Tetapi Nabi menyusun strategi yang baik, iaitulah menyusunkan saf, barisan tentera. Masa tu tentera ini tak kenal dengan adanya barisan. Nabi yang cipta dulu, buat barisan tentera, sentuh bau dengan bau, dan bertahan dengan perisai. Dengan perisai, tahan dengan perisai, sehingga orang musyrikin menyerang. Menyerang, kemudian bertahan dengan perisai. Setelah puas dia serang, Nabi itu arah serang, balas, serang balas, strategi yang baik. Di mana orang musyrikin perang secara Red Indian, berterabur, tak ada strategi, tak ada apa. Mereka kalah dalam perang itu. Ini perang Badar, perang yang sangat menarik. Jumlah orang Islam sikit, tapi boleh menang. Dan Nabi meletakkan strategi yang baik. Bila Nabi nak buat markas tentera, ada markas. Banyak pilihan raya lah ada markas. Perang pun ada markas. Nabi pilih markas di satu kawasan tinggi. Lalu sahabat kata, adakah Rasulullah pilih tempat ini wahyu daripada Allah ataupun pandangan peribadi? Lalu Nabi kata ini pandangan peribadi. Sahabat kata, pada pandangan saya markas ini tak elok, kerana di hadapan kita ada 3 mata air. 3 mata air. Kalau kita buat markah di sini, musuh dapat air, kita dapat air. Kita mesti mara ke depan. Mara ke depan, buat markah di hadapan. Dan air di belakang kita. Kita dapat air, musuh tak ada bekalan air. Ini sekat bekalan. Ini strategi. Dan Nabi ikut arahan sahabat itu. Nabi doakan kebaikan untuk dia. Nabi juga bermesyuarat. Nabi bermesyuarat. Bukan walaupun dia terima wahyu, tak suruh Nabi bermesyuarat. Kita kena mesyuarat lah, atur strategi, dan semuanya taat pada Nabi, patuh pada arahan Nabi, tak undur, dan menang dalam perang Badar. Adapun dalam peristiwa Uhud, boleh berlaku kelemahan, tidak ikhlas, dan tidak taat kepada arahan. Firman Allah Ta'ala, laqad sadaqakumullahu wa'adahu tahsurunahum bi'idhnih, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wa minkum man yuridu al-akhirah wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'ala mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan ada antara kamu orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai kurnia yang dilimpah atas orang-orang yang beriman. Di mana Nabi telah mengarahkan beberapa orang sahabat menjaga satu bukit kecil. Barang siapa yang melawat Uhud akan lihat bukit kecil, berhampiran Uhud. Bukit kecil ini sangat strategik. Kena kawal bukit ini supaya tentera Islam tak ada serang daripada belakang. Untuk kawalan daripada belakang. Jangan tinggal bukit ini, Nabi kata. Sama ada menang kalah tak boleh tinggal. Bila berlaku peperangan, musuh berundur, musuh meninggalkan binatang ternakan, meninggalkan barang-barang. Mereka yang ada di bawah pungut barang tinggal ada musuh. Yang duduk atas bukit tu tinggal bukit, tak ikut arahan Nabi. Tinggal bukit, pergi pungut barang,
Lalu musuh ambil alih bukit. Menyebabkan Nabi terkepung. Sahabat terpaksalah mempertahankan Nabi dengan jasad-jasad mereka. Nabi selamat. Dalam perang ini, Hamzah gugur syahid, Abdullah bin Hajjah gugur syahid, Musa bin Umayyah gugur syahid, 70 orang gugur syahid, termasuk Nabi sendiri dapat luka-luka. Nabi pun luka-luka, tak kebal Nabi. Allah tak jadikan luka untuk jadi ujian pada Nabi. Allah Ta'ala uji. Kemudian Nabi atur strategi balik, undur di tepi bukit Uhud, buat serangan balas, musuh lari. Selamat keadaan. Kemudian mereka tanya dalam ayat yang lain, walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu? Pada peperangan Badar, kamu berkata, di mana datangnya kekalahan ini? Mengapa jadi begini? Mengapa jadi begini? Kita tawar. Sebab musuh boleh serang kita. Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Itu kesalahan kamu sendiri. Tinggal arahan Nabi. Ini sebabnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya 2 pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang yang beriman dan siapa orang munafik. Mereka dibiarkan apabila tidak taat kepada arahan dan mengejar harta yang ditinggalkan oleh musuh. Ini boleh berlaku dalam parti. Arahan parti kita tak ikut. Parti suruh jaga, suruh kawal, kita tak kawal. Duduk makan bubur kacang, makan uti, duduk kumpul situ, tak buat kerja. Itu semua. Itu tak ikut arahan. Jadi orang Islam diuji oleh Allah Ta'ala. Banyak ujian dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dosa. Diuji. Kemudian Allah Ta'ala lakukan peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Ini perpaduan sangat penting. Kita kena sedar, taat. Perpaduan sangat penting. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Khususnya dalam kita mengadakan persepahaman dengan parti lain. Parti Bersatu, Parti Gerakan di Batam Barat. Kita kerjasama. Sudah tentulah ada kawasan yang kita beri dia bertanding. Orang kita kena bekerja lah. Kena taat arahan ini. Ini arahan. Arahan itu penting. Sebagai satu strategi perjuangan yang kita kena sedar. Kalau kita bertanding semua, tak ada kerjasama lah. Ini sangat penting. Peristiwa Hunain, Allah juga memberi peringatan jangan melampau overconfident sehingga lupakan pertolongan Allah. Firman Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu bi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratkum falam tughni 'ankum shay'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. At-Taubah 25-26. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu waktu kamu menjadi kagum kerana banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang
dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Peristiwa berlaku selepas Fathu Makkah menjadikan jumlah berlipat kali ganda sehingga berasa megah, tidak mungkin dikalahkan. Lalu Allah mentarbiahkan mereka dengan kepungan musuh yang dahsyat supaya jangan lupakan Allah. Berlaku perang Hunain lepas Fathu Makkah. Yang datang ke Makkah 10,000. Campur dengan yang baru masuk Islam, ramai lagi, puluh-puluh ribu. Sudah ramai masuk Islam. Lalu mereka cakap besar, lan nughlaba ba'da al-yawm. Kita tak boleh dikalah lagi selepas ini. Dari jumlah kita dah puluh-puluh ribu. Cakap besar. Ujub, overconfident. Ini sangat bahaya dalam perjuangan Islam. Lalu mereka menggerakkan tentera untuk menentang musuh di Hunain. Sampai di Hunain, musuh bersembunyi di celah-celah bukit. Lalu ambush. Dilancar serangan mengejut, menyebabkan mereka ditampukan lari. Daripada 10,000 itu, tinggal Nabi dengan 100 orang sahabat saja yang tak lari. Nabi tak lari, Bakar, Umar tak lari, Sayyidina Ali tak lari. Banyak sahabat Abbas tak lari. 100 orang lebih, ada kata 80 orang yang tak lari. Yang lain lari habis. Akhirnya berlaku mukjizat. Allah Ta'ala turun. Nabi turun daripada baral dia. Nabi tu ambil tanah, genggam, Nabi lontar. Syahatil wujuh. Nabi lontar, menyebabkan pasir-pasir masuk dalam mata orang-orang musyrikin. Lalu mereka berhenti memanah dan tentera Islam pergi menawan mereka. Menawan harta mereka. Berlaku pertolongan mukjizat. Al-Quran adalah petunjuk mukjizat yang kekal berpanjangan sampai bila-bila, masa dan di mana sahaja. Analisa politik ciptaan manusia sekadar andaian rambang secara lahir, tetapi mendalam kepada yang tersirat. Tanpa mendalam yang tersirat, kita kena ada kajian kita sendiri. Kita kena kedal. Allah memerintah supaya bersedia kekuatan lahir dan rohani mengikut kemampuan dengan ikhlas dan memenuhi syarat kemenangan yang dijanjikan. Firman Allah Ta'ala, "Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi. Allah Ta'ala suruh kita menyediakan kekuatan mengikut kesanggupan kita. Bukan mesti sama dengan musuh. Kerana musuh lebih kaya daripada kita. Musuh lebih ramai daripada kita, lebih banyak daripada kita. Tetapi ikut kemampuan kita dengan ikhlas, lepas itu datangnya pertolongan Allah. Itu persediaan lahir. Yang batin pula firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Bersabar menghadapi kita sama-sama kita. Dan kuat kesabaran menghadapi musuh. Dan tetaplah bersiap siaga di mana kamu ditugaskan. Di mana kita ditugaskan di bekalan, tugaskan. Tunaikan tugas kita. Bertawakal kepada Allah supaya kamu berjaya. Disimpulkan syarat kemenangan kepada persediaan lahir. Sekadar kemampuan dan kekuatan rohani beriman, sabar menghadapi cabaran dalaman. Sabar menghadapi musuh. Ribat, bertugas di mana sahaja diletakkan. Dan bertakwa kepada Allah. Pesanan Khalifah Umar radhiyallahu an bersama bin Abi Waqqas radhiyallahu an supaya bertakwa kepada Allah sepanjang masa. Kerana kemenangan dengan pertolongan Allah apabila musuh banyak mengerjakan maksiat. Kalau kita juga buat maksiat, maka Allah tidak memberi pertolongan. Sedang jumlah musuh itu lebih besar dan hartanya lebih banyak dan kumpulan bersamanya lebih ramai. Dan kumpulan bersamanya lebih ramai. Rasulullah bersabda, sabda Nabi, "Khairus sahabati arba'ah, wa khairus saraya arba'umiyah, wa khairul juyushi arba'atu alaf, wa lan yughlaba 12,000 min qillah." Sebaik-baik bersahabat 4 orang, Nabi kata. Kalau kita berjalan, sebaik-baiknya 4 orang. Sebuah kereta lah. Driver duduk sebelah, belakang 2 orang.
Ini Nabi pesan. Kalau berjalan 4 orang. Sebaik-baik pasukan 400. Sebaik-baik tentera 4,000. Tidak boleh dikalah kalau jumlah 12,000 dengan sebab jumlah itu. Menunjukkan kalau jumlah kita 12,000, lengkap, iman kuat, keyakinan, ikhlas, boleh menang. 12,000 saja. Sekarang, lipas lebih 1,000,000. Daripada 1,000,000 ni tak boleh nak ambil 12,000. Cari kekuatan kita. Ini sangat penting. Kenapa mempunyai 1,000,000 ahli? Allah Ta'ala telah membersihkan bala tentera Talut bersama Nabi Daud alaihissalam yang jumlah 80,000 dengan ujian sebatang sungai. Disebut dalam surah Al-Baqarah. Sehingga tinggal 4,000 sahaja. Firman Allah Ta'ala, "Falamma fasala Talut bil junud, qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Faman shariba minhu falaysa minni, wa man lam yabta anhu fa innahu minni. Ila man yatarabatu biyadihi fasharibu minhu ila qalilan minhum. Falamma jawazahu walladhina amanu ma'ahu qalu la taghatal yawma bijalut wa junudih. Qalladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Kam min fi'atin fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Fahazamuhum bi'idznillah. Faqatala Daud Jalut wa atahu Allah al-mulka wal hikmah wa 'allamhu mimma yasha. Maka tatkala Talut keluar membawa tenteranya. Ini cerita Bani Israel. Ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa yang tiada meminumnya, kecuali mencedok secedok tangan, maka dia adalah pengikutku. Jumlah tentera 80,000 ikut Talut. Nabi Daud ada sekali 80,000. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. 4,000 yang tak minum banyak. Yang 76,000 minum air sebanyak-banyaknya. Sepatutnya yang minum air banyak ni kuatlah, punya berat perut. Jadi berat perut. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, beberapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah berserta orang-orang yang sabar. Ini berlaku. Kemenangan pada Jalut dan Nabi Daud alaihissalam yang terkenal dalam surah Al-Baqarah. Kisah dia. Para pemimpin PAS telah memilih pendekatan demokrasi kerana mengutamakan perdamaian kerana hadir SAW. Nabi pilih perdamaian, sebab tu kita pilih demokrasi. Ada orang kita nak perang, dia nak perang. Nabi pilih demokrasi, pilih aman. Kerana nak mengislamkan orang sebanyak mungkin. Ada hadis. Inna Rasulullah SAW qala yawma Khaybar la'u'tiya hadhir rayah rajulan yuhibbu Allah wa rasulah yabtahu Allah ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idin fasawartu laha raja'an ud'a laha. Pada Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha فقال امشي ولا يلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Hadis menceritakan pada masa perang Khaybar, Nabi bersabda pada sahabat dia, besok aku nak suruh bendera kepada seorang sahabat yang Allah dan Rasul kasih pada dia pagi esok. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah nak minta jawatan, tapi hari itu aku nak jawatan. Aku pergi awal, aku tunjuk janji Nabi nampak aku, pilih aku.
Tiba-tiba Nabi sebut Ali. Mana Ali? Ali pun datang. Nabi suruh dera pada Ali. Suruh dera. Nabi kata, mara berjuang. Jangan undur. Kata Nabi, jangan undur. Mara berjuang, jangan undur. Ali berdiri tegak, tidak berpaling seraya berkata, saya perangi mereka, apa tujuannya? Rasulullah bersabda, jangan gopoh apabila sampai di medan ajak mereka masuk Islam, bersyahadah, dan beritahu kewajipan yang mesti ditunaikan. Sesungguhnya kejayaanmu menjadi seseorang itu mendapat hidayah lebih mahal daripada kenderaan yang termahal harganya. Kejayaan kita kepin orang terima Islam, pahala sangat besar. Tapi kalau bunuh dia, habis itulah. Sebab itu Nabi suruh damai, ajak orang kepada Islam. Rasulullah menjadi teladan melaksanakan firman Allah Ta'ala, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawzatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka wa'alim man dhalla an sabilih wa wa'alim bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma aqabtum bih wala in sabartum lahuwa khairul sabirin wasbir ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Seru manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijak, hikmah. Pelajaran yang baik. Bantah mereka dengan hujah yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan kepada mereka, balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu malaikan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu tersempit dada terhadap apa yang mereka tipu daya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini ada sebab turun. Bila Nabi tengok pak saudara dia, Hamzah dicincang dalam perang Uhud. Tak ada rupa, habis hidung dipotong, kemaluan dipotong, dada dibelah. Lalu Nabi dengan geram. Nabi kata, jaga. Kalau menang, aku akan balas. Aku akan balas mereka. Tahulah, akan balas mereka. Allah turunkan ayat ini, wahai Muhammad, jangan begitu. Kalau mau sabar, sabar terlebih baik. Sabar terlebih baik. Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Pahala sangat besar. Itu satu ayat. Ayat yang lain, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلاقاها إلا الذين صبروا وما يلاقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان يطول فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang lebih menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan malaikat kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan malaikat kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka pohonlah perlindungan daripada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi membuktikan ketika Fathu Makkah. Dan Nabi buka Makkah, bertemu dengan Wahsy. Wahsy yang bunuh pak saudara dia Hamzah dalam perang Uhud.
bertemu dengan Hindun binti Utbah yang cincang jasad Hamzah. Cincang jasad sahabat-sahabat dia. Temu di situ. Nabi melaksanakan ayat ini. Nabi kata, idhabu wa antumut tulaqa. Pergi. Kamu semua dibebaskan. Diampunkan semuanya. Dibebaskan. Macam mana orang bunuh puak saudara, bunuh sahabat, bunuh anak beranak, dia ampunkan. Kerana melihat pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah. Kalau kita sabar, pahala besar. Tuhan kata, kalau ada bisikan syaitan, berlindung dengan Allah daripada syaitan. Daripada syaitan ni. Ini ujian kepada mereka yang beriman. Kita ada juga peristiwa Mamali, orang sebut kat saya. Mamali dia bunuh orang kita, ISA orang kita, macam-macam. Kita nak ikut contoh Nabi ke contoh siapa dia? Kan ikut contoh Nabi lah. Dan contoh ini ialah untuk mewujudkan perpaduan ummah. Menarik orang kepada bersatu bersama dengan Islam. Ini caranya. Dan Nabi telah berjaya menyatukan ummah dengan pemaafan, dengan pengampunan. Akhirnya semua kabilah Arab bersatu di sebenarnya Arab. Membina satu kekuatan. Lepas tu jadi kuasa besar menakluk dunia seluruhnya. Ini sangat hebat. Jadi kita, sekarang ni kita ajak perpaduan Melayu. Jadi hal-hal yang berlaku tu kita kena sabar, gangguan syaitan, kena minta tolong Allah. Jauh daripada syaitan. Kerana tujuan kita nak dapat pahala, nak satukan orang Islam. Ini sangat penting. Ini satu ujian yang dahsyat kepada iman kita. Ujian yang dahsyat kepada iman kita. Sama ada kita nak ikut syaitan atau nak ikut arahan Allah. Nabi kita ikut arahan Allah. Dan Nabi berjaya dalam perjuangannya. Saya rasa itulah kesimpulan. Kesimpulannya, kemenangan itu, perjalanannya ialah istiqamah, taqwa, ikhlas, bijak, berdisiplin, menarik sabar dan tiada dendam. Kerana kewajipan menyelamatkan seramai-ramai bersama Islam, khususnya umat Islam yang jahil dan bukan Islam yang tidak ekstrim. Ini adalah uslub paling tepat dalam mencapai kemenangan melalui keamanan dan perpaduan umat yang telah ditetapkan oleh Jemaah Parti Islam semenjak siapa. Kita ajak, ini yang berlakunya. Kita ajak orang timbul isu kafir-mengkafir. Kafir-mengkafir ini sebenarnya berlaku tahun 50-an, 60-an. Ada hamba Allah, dia kata berlaku dapat apa keluar daripada Barisan Nasional. Itu dia tak tahu sejarah. Dia buta sejarah. Dia masuk PAH Kedian, dia tak tahu. Dia tak tahu. Kafir-mengkafir ini timbul di Mesir. Timbul di seluruh negara Arab. Timbul zaman Sayyidina Ali, puak-puak Khawarij. Mudah mengkafirkan orang. Puak-puak Khawarij ini. Sikit-sikit kafir. Kerana jahil. Orang tanya Sayyidina Ali, manhum? Aku farun haula. Dan dia kata, la, innahum yantiqu bisyahadatain. Mereka mengucap dua kalimah syahadah. Amunafiqun? Mereka ni munafik ke? Sayyidina Ali kata, innahum yuqimuna as-salah. Wal munafiqun la yuqimuna as-salah. Ini pokok ni. Mengkafirkan, buat maksiat jadi kafir. Tapi semayang gaji. Ini masalahnya. Dah, manhum? Siapa mereka? Sayyidina Ali kata, haula'i ikhwanuna uqtuluhum muqbilin wa turkuhum mudbirin. Perangi mereka. Kalau dia sanggup dengan senjata kat kita, lawan. Kalau dia undur, biarkan dia lari. Sayyidina Ali kata. Ini perkataan. Jadi, kita berlaku isu kafir-mengkafir ini seluruh dunia Islam. Sebabnya, kerana yang pertama, orang Islam yang liberal. Yang kedua, orang Islam yang ekstrim. Yang berliberal ini menghina hukum Islam. Hukum hudud zalim. Hukum Islamnya zalim. Laksanakan Islam jadi huru-hara. Kerana jahil. Tak tahu. Tak ngaji. Dia ngaji bab semayang, bab puasa, bab zikir. Bab-bab hudud ni dia tak mengaji. Ini kejahilan dia. Ini berlaku. Jadi, yang keduanya ialah puak-puak yang tasaddud. Ekstrim. Kas. Cakap ini jadi kafir. Jadi kafir. Memang jadi kafir lah. Cakap begitu.
Tapi kerana dia jahil, dia maaf kerana dia jahil. Tanggungjawab kita ialah selamatkan mereka daripada kejahilan. Lalu kita tulis buku Batah-Batah Iman dan Kufur. Lalu mari kita masuk dalam Kerajaan Barisan Nasional, Jabatan Perdana Menteri tulis buku Mustika Hadis jilid yang pertama. Dalam buku ini disebut perkara yang merosakkan iman. Merosakkan iman banyak sangat. Hina hukum Islam tak boleh. Tapi kerana jahil sebut. Mustika Hadis ada sebut. Mustika Hadis pun. Mustika Hadis ni di mukadimah dia sayang oleh Tuan Razak. Dia sayang oleh Tuan Mahathir. Mahathir pun sayang juga buku tu. Dia tahu ke tak tahu, Allahu a'lam. Ada di Jabatan Perdana Menteri yang keluar tu. Ini kerana kejahilan. Kemudian kita terpaksalah selesaikan masalah. Datuk Asri minta saya tulis Batah-Batah Iman dan Kufur. Lalu saya tulis Muqaddimah Aqidah Muslimin. Batah-Batah Iman dan Kufur. Dan kita bincang dengan orang kita. Bincang-bincang dengan orang kita. Alhamdulillah. Menghina Islam tak ada. Senyap. Politik suku, agama suku tak cakap dah. Ini perubahan berlaku. Berlaku perubahan. Ini kerana kejahilan. Ini pendekatan yang kita ambil. Hasan Hudaybi berkata, nahnu du'atun la qudah. Kita adalah pendakwah membetulkan orang, bukan hakim yang menjatuhkan hukuman. Tindakan kita ialah menyelamatkan orang yang terpesong kerana jahil. Kerana jahil dia. Selamatkan daripada jahil. Ini sangat penting. Kita berjaya selamatkan mereka jahil. Dan ini kita lihat sendiri, orang-orang UMNO pun banyak masuk kita. Sokong kita. Cakap politik suku, agama suku kuat pada kita lagi. Hentam. Sekularisme ni kuat pada kita lagi. Ini dah faham. Dah faham. Dah mula. Inilah pendekatan dakwah yang kita ambil. Dengan sebab itu, jangan gapuh. Kerana kita nak menang pilihan raya ni, nak banyak orang undi kita. Kalau orang kita je undi kita, tak menang sampai bila-bila. Kena boleh tarik orang UMNO, tarik orang atas pagar, tarik orang tak ada parti supaya faham apa dia Islam. Ini sangat penting. Dan kita tarik kawan-kawan kita parti-parti lain yang kerjasama. Politik yang kita buat dengan bersatu, dengan gerakan, kita buat. Pendekatan yang kita ambil untuk membanyakkan undi. Ini cara yang kita ambil. Jadi saya rasa itulah khidmat yang dapat saya kemukakan secara sementara lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.